Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke channel Kisah aku pada kali ini aku dapat dari satu Facebook, iaitu dari alam angker Mayan Jiran. Kisah ini iaitu ada dua watak, Jamil, Hasnah, ialah sepasang suami isteri. Jamil bekerja sebagai seorang accountant, manakala isterinya ialah suri rumah sepenuh masa. Mereka masih tidak mempunyai anak setelah 5 tahun berkahwin. Akhirnya, Perdana Menteri mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan. Jamil mendapat cuti selama seminggu. Oh yo, adakah ini mengambil kesempatannya doh? Dia duduk di rumah dengan senang lenang dan senang hati. Selepas beberapa hari, isterinya mendegur, "Abang, macam mana agaknya nasib makcik Kiah tu makan ke tak dia selama kawalan pergerakan ni?" "Ish, tak payah nak risau sangat lah. Hari tu kan PN dah bagi tahu dia dapat 8K," jelas Jamil selamba. "Ish, abang ni, tu makcik Kiah lain lah." Lain lah?" "Lain lah. Saya cakap pasal makcik Kiah depan rumah kita ni. Lama tak nampak dia. Entah sakit dalam rumah tu sorang-sorang," kata-kata Hasnah dengan riak wajah sedih. "Makcik Kiah depan rumah ni, tak yalah. Dia tu dah tak pernah tegur kita. Bila nampak saya, jeling tajam macam rimau lapar. Tak payah fikirlah sangat pasal orang tua tu," rungut Jamil. "Tapi makcik Kiah tu kan jiran kita. Hati saya rasa tak sedap hatilah bila pandang rumah dia." Biarlah dia. Dahlah anak dia artis. Apa kena mengenal dengan anak artis lah?" soal Hasnah. "Yalah, sekarang kan ramai orang tengah benci artis. Saya nak pun ikut benci lah. Hidup kena ikut trend," kata Jamil sambil menukar rancangan televisyen. "Bang, pergilah jap tengok kat rumah makcik Kiah tu." "Ish, tak nak saya." "Tolonglah bang, sekejap je. Saya risaulah." "Ish, tengoklah. Tengok, dah pukul 9 malam ni. Esok pagi lah," kata Jamil sambil menunjukkan jari ke arah jam dinding. "Sekarang lah bang." Setelah dipujuk berkali-kali, Jamil terpaksa angkur. Dia bangun dari kerusi dan membuka pintu rumah. Dia berdiri di hadapan rumah, melihat rumah makcik Kiah. Kelihatan rumah makcik Kiah gelap gelita, sunyi, sepi, seperti tiada orang. Gelap je rumah dia ni, tak ada orang kau. Dia ingin berpaling masuk semula ke rumah, tapi dia terperasan sesuatu. Kenapa pintu rumah makcik Kiah tu tak tutup? Jelas terbentang kawasan dalam rumah makcik Kiah, kerana pintu rumahnya terbuka dengan luas. Jamil mula rasa tidak sedap hati. Dia risau ada sesuatu yang terjadi. Dia memakai selipar dan berjalan ke rumah makcik Kiah. Bunyi tapak kaki Jamil terdengar agak kuat, memecahkan suasana kesunyian malam. "Makcik Kiah, oh makcik Kiah," panggil Jamil, tapi tiada sahutan. Di hadapan rumah, dia lihat
ke dalam rumah yang gelap gelita. Entah kenapa, bulu romanya mula naik dan dia mula rasa seram sejuk melihat kawasan dalam rumah Makcik Kia. Dia perlahan-lahan melangkah masuk ke dalam sambil menelan air liur, cuma menekankan diri. Makcik Kia, oh Makcik Kia. Masih tiada sahutan. Langkah kakinya terhenti di hadapan sebuah bilik. Dia lihat ada seorang perempuan tua sedang terbaring di atas katil. Ush, Makcik Kia, panggil Jamil. Tapi tiada sahutan. Dia mendekati Makcik Kia dan memanggil-manggil lagi, tapi masih tiada pergerakan. Dia lihat Makcik Kia seperti tidak bernafas. Dadanya tiada turun naik. Jamil memegang tangan Makcik Kia untuk memeriksa nadi. Tanda dejutan nadi terbukti yang Makcik Kia sudah meninggal dunia. Meninggal dunia sebab sakit tua ni? Kesian dia, apa aku nak buat ni? Jamil keliru. Dia cadang ingin pulang ke rumah dan menelefon imam masjid, tapi belum sempat dia keluar dari bilik yang gelap gelita itu, langkahnya terhenti. Jelas kedengaran suara yang menyeramkan dari arah Makcik Kia. Wajah Jamil sudah pucat. Hatinya sudah tidak tenang. Bukan Makcik Kia dah mati ke? Dia perlahan-lahan memusingkan badannya, ingin pandang ke belakang. Apabila dia pandang arah Makcik Kia, suara tu hilang. Hei! Dia keliru. Dia pandang sekeliling untuk mencari bunyi yang menyeramkan itu tadi. Tapi dia yakin bunyi itu datang dari arah Makcik Kia. Lalu dia berlari keluar dari rumah itu dan pulang ke rumah. Isterinya terkejut dan hampir menangis. Saya dah agak dah, sebablah saya rasa tak sedar hati. Habis macam mana sekarang ni? Saya call imam dulu. Saya pun tak tahu nak buat apa. Jamil cuba dial nombor imam. Apa kata abang bawa jenazah Makcik Kia tu ke rumah kita? Ish, awak dah gila. Entah-entah ada corona orang tua tu nak buat baik daripada. Apa yang gilanya bang? Takkan nak biarkan jenazah tu kat rumah tu sampai esok pagi? Habis nak biar mayat tu dalam rumah kita malam ni? Ish, kerja gila. Abang, anggaplah ini ibadah kita. Kesian Makcik Kia. Saya call imam dulu, kata Jamil mula mendaya semula. Tamat panggilan dari imam. Macam mana bang? Esok pagi imam datang. Jenazah tu? Jamil berfikir. Bang, Okey, saya pergi ambil jenazah Makcik Kia tu, kata Jamil terpaksa angkur. Dia berjalan keluar dari rumah ke rumah Makcik Kia. Sampai di hadapan rumah Makcik Kia, kenapalah aku buat kerja gila ni? Dia melangkah masuk perlahan-lahan. Sampai di hadapan bilik, dia terjumpa mayat Makcik Kia tadi. Dia tergamam. Dia menggerutkan dahi seperti tidak percaya apa yang dia lihat. Mana Makcik Kia? Kelihatan katil kosong sepi. Dia menghampiri katil itu. Mana Makcik Kia? Tadi ada di atas katil ni. Tiba-tiba kedengaran bunyi sesuatu dari arah bawah katil. Bunyi pergerakan. Tanpa berfikir panjang, dia pun dengan pantas duduk dan menyelak kain cadar yang panjang menutupi bawah katil. Dia tersentak. Makcik Kia sedang tersenyum dengan mata terbeliak, wajah yang menyeramkan di bawah katil. Jamil tersetak sehingga terpelanting badannya jauh ke belakang kerana terkejut. Badannya sakit terhentak. Aduh, dia memegang bahagian badannya yang sakit. Matanya terpejam semasa terpelanting. Apabila dia lihat semula Makcik Kia terbaring di atas katil.
Jamil terkejut. Jantungnya mula berdegup laju. Dia pasti yang tiada mayat Makcik Kiah di atas katil tadi. Hatinya sudah berat ingin membawa jenazah Makcik Kiah pulang ke rumah, tapi dia tidak sanggup menghampakan isterinya. Sesungguhnya Jamil seorang suami yang hebat, patut dapat anugerah suami terbaik selepas tamat perintah kawalan pergerakan. Teneng. Lalu dia menutup jenazah Makcik Kiah dengan selimut. Lalu diangkat. Buka pintu ni. Dia memanggil isterinya. Isterinya membuka pintu dan mengizinkan Jamil masuk sambil mengangkat jenazah Makcik Kiah. Dia meletakkan jenazah Makcik Kiah di bilik belakang sambil tertutup dengan selimut. Lalu dia keluar menutup pintu bilik. Bang, jom kita baca Yasin untuk jenazah Makcik Kiah. Kita baca kat luar lah, biar jenazah tu dalam bilik. Esok pagi baru kita tengok. Ish, kenapa sampai macam tu sekali? Soal Hasnah ingin tahu. Saya rasa tak sedar hati masa bawa mayat tu tadi. Tolonglah dengar cakap saya. Saya dah ikut cakap awak kan? Okeylah. Hasnah setuju. Pukul 11 malam mereka berdua tidur di dalam bilik. Entah pukul berapa Jamil terjaga dari tidur kerana terdengar bunyi sesuatu di ruang tamu. Dia yang sedang mamai melihat ada seorang di ruang tamu. Dia lihat dari dalam bilik, pintu biliknya tidak ditutup, terbentang luas. Ruang tamunya gelap gelita. Dia lihat ada perempuan di ruang tamu. Dia ingat isteri dia. Dia pun memanggil, "Nah, buat apa tu?" Tiba-tiba muncul suara di sebelahnya. "Bang, panggil siapa tu?" Jamil terkejut. Rupanya isterinya sedang baring di sebelahnya. Dia masih terenggamam. "Abang cakap dengan siapa?" Tidak mahu mengeruhkan keadaan, Jamil menipu. "Tak ada siapa, abang mengigau tadi." Isterinya sambung semula tidur. Dia yang sedang bernafas dengan sangat laju perlahan-lahan memandang ke arah pintu semula. Dia lihat betul-betul Makcik Kiah yang ada di ruang tamu sedang berdiri kaku. Jamil sudah menggigil ketakutan. Setiap kali dia berkelip, perlahan-lahan Makcik Kiah makin dekat dengan biliknya. Setiap kelipan, susuk tubuh Makcik Kiah semakin hampir. Dia jadi takut nak berkelip. Dia menahan matanya. Dia lihat Makcik Kiah dalam gelap tidak bergerak kaku. Matanya mula sakit kerana terlalu lama tidak berkelip. Lalu dia memejamkan matanya dalam tempoh yang agak lama. Bila dia buka semula mata, wajah Makcik Kiah sudah ada di hadapan wajahnya. Jamil pingsan kerana terkejut. Pagi itu dia dikejutkan oleh isterinya untuk solat subuh. Dia bangun dalam keadaan keletihan dan badannya berpeluh. "Kenapa dengan abang ni? Abang mimpi seram semalam." "Itulah, tidur tak basuh kaki." Jamil yang keletihan bangun dari katil ingin ke tandas. Keluar saja dari bilik, dia terkejut yang pintu bilik belakang terbentang luas tidak tertutup. Aurat ketakutan mula muncul semula. Siapa yang tak tutup pintu tu? Dia berjalan melintasi bilik itu. Entah kenapa, semasa melalui bilik itu, dia dapat rasakan dari lirikan mata yang jenazah itu sedang duduk di atas katil. Jamil patah balik semula ke hadapan bilik itu. Dia lihat jenazah masih terbaring di atas katil. Dia lega. Dia perlahan-lahan menutup pintu dan berjalan ke tandas. Jam 7 pagi, imam datang. "Mana jenazahnya?" "Ikut saya, Imam." Jamil membawa imam masuk ke bilik belakang. Imam mendekati jenazah itu. "Kamu dah hubungi keluarga Makcik Kiah?" "Belum lagi, Imam. Saya pun tak kenal keluarga dia." Imam lalu perlahan-lahan membuka selimut yang menutupi jenazah Makcik Kiah. Imam terkejut. Di dalam selimut bukan mayat tapi bantal. "Kamu ni nak buat lawak ke apa?" Jamil dan isterinya terkejut. Semalam dalam selimut tu ada mayat." "Kamu jangan main-main. Abang semalam bawa jenazah Makcik Kiah kan?" tanya Jamil pada isterinya. "Saya tak tahu. Saya nampak abang bawa benda berbungkus dengan selimut. Saya ingat tu jenazah Makcik Kiah. Abang yang tak kasi saya tengok semalam," jelas isterinya. Imam lalu bangun. Jap. "Ni jenazah Makcik Kiah mana ni?" "Makcik Kiah depan rumah saya ni lah." "Yang mana lagi?" "Lah, aku ingat Makcik Kiah rumah hujung sana tu," kata Imam. "Lah, banyak pula Makcik Kiah." "Yalah banyak. Lain kali bercampur dengan jiran."
Jamil kena nasihat. Habis tu malam tadi itu apa? Makcik Kia depan rumah kamu ni dah lama meninggal dunia. Dia meninggal kat rumah anak dia. Mungkin sebab tu kamu tak tahu. Dia dulu bomoh ubat orang. Mungkin yang kau lihat tu jin yang pernah dia bela, jelas Imam. Imam itu lalu berjalan keluar dari rumah. Jamil seperti tidak percaya apa yang dia dengar. Di hadapan rumah, dia melihat ke arah rumah Makcik Kia. Pintu utama rumahnya tidak ditutup. Dari dalam rumah, kelihatan kelibat Makcik Kia sedang tersenyum ke arah Jamil. Jamil yang terkejut masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Abang kenapa ni? Tak ada apa-apa. Stay at home. Itu saja ceritaku pada kali ini. Dan jangan lupa subscribe, share dan juga komen di bawah. Dan jangan lupa ikut SOP yang telah diberikan oleh kerajaan. Dan jangan memandai-mandai keluar rumah tanpa ada sebab yang tertentu. Hashtag kita jaga kita. Kita bertemu di next video. Assalamualaikum. Stay at home. Bye.